Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah SWT pada malam yang berbahagia ini dapat kita berkumpul bersama-sama di dalam rumah Allah. Dan sebelum itu, marilah sama-sama kita mulakan, bagi yang belum, untuk sama-sama kita berniat dengan niat i'tikaf di masjid. I'tikaf di masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kerahmatan, kemuliaan kepada kita semua, insya-Allah. Baik, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung kembali dalam kupasan ayat Al-Quran pada ayat yang ke-197 surah Al-Baqarah. Jadi insyaAllah malam ni kita cuba tengok 197, 198, 199, 3 ayat insyaAllah. Kalau dapat lah tu lah. Ayat 197 surah Al-Baqarah. Kita baca sama-sama dulu insya-Allah, kemudian kita akan tengok kepada tafsiran insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat yang kita bacakan ini masih lagi berkaitan dengan kefarduan haji, apa-apa yang berkaitan dengan haji. Pada ayat yang sebelum ini juga kita telah melihat ayat yang ke-196 juga berkisah tentang haji. Di antaranya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tersebut, hendaklah kita ini menyempurnakan apabila kita melaksanakan haji dan umrah lillah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Hendaklah kita melaksanakan haji dan umrah itu semata-mata hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan tujuan yang lain. Menyempurnakan haji dan umrah dengan niat khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita melaksanakan kewajipan itu, di sana akan datang ujian dan sebagainya. Jadi semakin banyak ujian, sebenarnya semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala memberikan beberapa panduan kepada kita apabila ada di antara kita yang sakit, yang tidak dapat untuk menyempurnakan haji, maka apa yang perlu kita lakukan ialah berfidyah. Berfidyah di antaranya iaitu berpuasa ataupun bersedekah ataupun berkorban. Fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Kemudian juga di sana disebut tentang di antara cara kita melaksanakan haji adalah dengan kita menggunakan haji tamattu'. Haji tamattu' yang mana juga kita dikenakan dam, tetapi tidaklah merupakan satu kesalahan. Dia merupakan suatu benda yang dibolehkan di dalam agama kita. Dan semuanya ini adalah bertujuan untuk menyempurnakan ibadat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, menyempurnakan haji dan umrah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan al-hajju ashhurun ma'lumat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Apakah ataupun kenapa disebut sebegini? Kenapa disebut Allah SWT menyebut al-hajju ashhurun ma'lumat? Kenapa disebutkan haji itu adalah bulan-bulan yang telah dimaklumi? Ini bermaksud bahawa Allah SWT tidak menyebutkan bulannya apa. Kenapa Allah Ta'ala tidak menyebutkan bulannya apa? Maka ulama menyebutkan bahawa sebab orang Arab ataupun orang yang berada di tanah Arab pada ketika itu memang sudah maklum. Sudah maklum bilakah akan dilaksanakan bulan ataupun pelaksanaan haji ini, bila bermulanya, bila berakhirnya. Walaupun pada ketika itu sudah tidak ada lagi, maksudnya masih ada lagi orang bukan Islam ataupun sebelum datang Islam, malah sejak zaman Nabi Ibrahim AS sendiri, maka kefarduan tentang haji ini telah berlaku. Jadi di situ disebutkan bahawa Imam Syafi'i menyebutkan bahawa ihram itu orang yang nak pergi mengerjakan haji, maka dia perlu memakai pakaian ihram. Jadi di sana ada pendapat bahawa adakah ihram itu sah, hanya sah pada bulan-bulan haji, kalau luar bulan haji sah ke tidak? Macam tu. Maka disebut oleh Imam Syafi'i berpendapat bahawa ihram itu untuk haji tidak sah kecuali pada bulan-bulan haji.
Jika seseorang berihram haji sebelum bulan itu, maka ihramnya itu tidak sah. Bagaimana pula dengan umrah? Ini pandangan. Maka di sana dua pendapat menyatakan bahawa ihram untuk haji itu tidak sah kecuali pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, ihram itu sah walaupun pada luar daripada bulan haji. Jadi di sini kita lihat bulan-bulan haji ni bila sebenarnya? Bila kita bermula? Syawal. Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Maka di sini perbahasan setengah para ulama ada bahaskan bulan Zulhijjah tu ada yang mengatakan bahawa sampai penuh bulan Zulhijjah. Ada yang mengatakan bahawa sampai habis 10 bulan Zulhijjah, 10 Zulhijjah habis bagi situ. Itu pandangan para ulama. Dia membahaskan tentang perkara tersebut dengan dalil yang mereka keluarkan. Antaranya disebutkan bahawa Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar, iaitu pada bulan Syawal, Zulqaidah dan 10 hari di dalam bulan Zulhijjah. Disebut dalam satu riwayat menyebutkan bahawa musim haji yang dimaklumi ialah pada waktu itu. Kemudian pendapat yang lain mengatakan bahawa bulan-bulan itu adalah Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah secara penuh. Menurut Imam Malik bin Anas dan juga Imam Syafi'i. Yang demikian itu juga merupakan riwayat daripada Ibnu Umar, iaitu Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Ini di pandangan para ulama lah tentang bilakah haji itu perlu dilaksanakan. Persoalan dia kat sini, sebelum kita tengok yang lain, dia punya kepentingan dia apa, tuan-tuan? Apakah kepentingan kita mengetahui masa haji ini? Sebab dia penting bagi kita. Kalau orang yang melaksanakan haji, dia tahu waktu bila dia perlu memakai ihram. Waktu dia memakai ihram itu. Macam hari ini, tak kira sama ada dalam bulan haji ataupun di luar daripada bulan haji. Contoh kalau pada hari ini, pada waktu sekarang ni, setengah orang bila mana mereka mengajarkan umrah pada hari ini, ada setengahnya yang cuba sekarang ni dah longgar kan tuan-tuan. Bila nak pergi umrah sekarang ni dia longgar kan, senang, tuan-tuan boleh pergi, nak buat sendiri boleh. Yang menjadi masalahnya, ada setengahnya yang cuba buat sendiri ni DIY, yang kata sekarang umrah DIY. Dia boleh nak buat sendiri. Tapi bagi mereka yang tak faham tentang pergi ke tanah haram ni, dia lain. Dia lainnya apa? Sebab di sana kita terikat dengan ibadat. Kita terikat dengan ibadat. Kita terikat dengan hukum-hukum yang patut kita ikuti. Yang mana ada keterikatan di situ. Kalau pergi macam kita pergi jalan-jalan, kita pergi Cameron Highland kan, kita rasa nak pergi, kita sampai, penat kita baring kan, lepas tu besok baru jalan-jalan balik. Kalau kita fikir kita pergi haji dan umrah untuk macam tu, pergi Makkah Madinah macam tu, itu yang berlaku. Kadang-kadang ada setengah yang pergi Mekah dia buat sendiri ni. Ada berlaku kes macam tu tuan. Ada berlaku kes macam tu. Dia pergi dia sampai, jadi dia tak pakai ihram. Dia tak niat. Jadi dia penat, dia balik, dia pergi duduk hotel dulu. Besok pagi baru dia nanti dia dah masuk tanah haram ni. Lepas tu dia keluar besok baru dia niat. Dia kata dia pergi Bangkok, dia keluar, lepas tu baru niat balik, baru masuk balik. Boleh tak itu kita main keluar masuk tanah haram macam tu? Jadi benda-benda macam ni yang nak kita faham. Kalau setengah orang ni dia main terkejar aja, pergi jalan-jalan dia kata kan. Jadi ada setengahnya sampai benda tu dia tak settle lagi. Ada sampai dia balik ke Malaysia. Balik ke Malaysia macam mana tu? Dia masih dalam ihram lagi tuan-tuan.
masih sebenarnya dia masih dalam ihram. Oh, dalam ihram ni kan ada pantang larang dia kan, ada pantang larang yang patut dijaga. Jadi dia bersangkut paut. Dia sangkut sangat bahaya sebenarnya bagi yang tak biasa. Sebab itu kalau yang tak biasa, pergilah dengan orang yang ada bimbingan, lebih baik, lebih selamat. Sebab dia berkait dengan haji, sebab berkait dengan ibadat kita. Kita punya kesahan ibadat kita setiap hari ni dah balik Malaysia kan. Macam mana kita nak bergaul dengan rumah kita nak bergaul dengan orang, nak sembahyang apa semua. Jadi macam mana tu? Ada setengahnya yang pergi tawaf, sambil tawaf ialah tak pernah nampak Kaabah, tuan, tak pernah nampak Kaabah. Jadi dia pun dapat pula orang tak ramai sambil jalan, sambil pegang haji, sambil pegang Kaabah kan. Oh ya Allah, sambil tawaf. Agak-agak tahu macam mana tu? Kan? Tawaf sah tak pegang Kaabah? Itu tu. Habislah itu. Tawaf tak sah. Kan? Kena pula tawaf rukun habis. Jadi benda-benda macam tu nak kena jaga lah. Banyak benda yang kita nak kena tahu. Lepas tu kalau tak berapa confident nak buat sendiri boleh. Kalau dah biasa, tuan-tuan tahu dah hukum hakam, tak ada masalah. Tapi kalau tak biasa, tak payahlah buat macam tu. Pergilah dengan orang ada bimbingan, tak apa. Bayar lebih sikit tak apa. Di awal ni memang murah, bawah RM5,000 boleh dapat dah. Kita pergi sendiri je kan, cari hotel jauh sikit pun tak ada masalah kan. Dah biasa. Tapi jenis yang tak biasa jangan buat pasal pasal kerana. Jadi itu ada antara benda yang kita kena hati-hati. Jadi sekarang ni kita bercerita tentang waktu haji. Waktu haji. Begitu juga tentang waktu haji ni, kena hati-hati jugalah bila kita melaksanakan haji. Kena pastikan kita betul-betul mengikut panduan yang telah Allah SWT tentukan. Menurut mazhab Imam Malik, waktu haji itu sampai pada akhir bulan Zulhijjah. Berarti waktu itu dikhususkan untuk menunaikan ibadah haji, sehingga tidak dibolehkan mengerjakan umrah pada sisa hari bulan Zulhijjah. Bukan berarti haji itu sah dilakukan setelah malam hari Idul Adha. Kata mazhab Imam Malik pula, waktu haji ini sampai akhir bulan Zulhijjah. Sampai akhir bulan Zulhijjah, sampai hujung bulan Zulhijjah. Artinya waktu tu dikhususkan untuk menunaikan ibadah haji. Kalau ada ibadah-ibadah yang tak settle lagi, mungkin dia tersangkut sikit, tak settle lagi nak tawaf ke kan, di Masjidil Ihram ya, tak settle, ada masalah dan sebagainya kan. Mana kita tahu ada orang sakit dan sebagainya kan. Tak lepas-lepas nak tawaf tu. Kadang tunggu nak tawaf ifadah tu kan, tak selesai dan sebagainya. Maka tempoh-tempoh selepas selesai haji itu masih boleh dilakukan lagi. Berarti haji itu sah dilakukan setelah malam hari Idul Adha. Musim haji itu adalah bulan-bulan yang ditentukan, yang di dalamnya tidak boleh mengerjakan umrah. Pun juga di sana disebut dalam isnad yang sahih. Jadi kat sini ada pandangan yang lain juga menyebutkan bahawa bulan-bulan itu bukan bulan-bulan umrah, melainkan hanya untuk haji saja. Jadi dalam 3 bulan juga ada pendapat mengatakan bahawa 3 bulan ini, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, hanya bulan untuk kita mengerjakan haji saja, bukan untuk umrah. Itu pandangan, ada pandangan yang tamu gitu, mengikut pandangan mazhab Imam Malik dan sebagainya. Pandangan mazhab yang lain pun tak ada masalah, dia boleh juga mengerjakan haji, mengerjakan umrah pada 3 bulan ini. Sebab itu kadang-kadang kita tengok kenapa bulan-bulan tu ada waktu orang mengerjakan umrah ni kurang. Melainkan orang yang pergi sana, dia nak buat umrah, dia nak buat haji. Dia memang pergi awal, dia memang nak berniat haji kan? Memang dah pergi sana untuk berniat haji. Maka tak ada masalah untuk mengerjakan umrah di situ. Faman farada fihinnal hajja. Kemudian Allah Taala sebut, barang siapa yang menetapkan niatnya untuk pergi pada bulan itu untuk mengerjakan haji. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka barang siapa yang dia telah berniat hatinya, telah menetapkan hatinya untuk pergi mengerjakan haji, maka
fala rafatha wala fusuqa. Yang pertama sekali Allah SWT sebut fala rafatha, jangan, maka tidaklah boleh kamu rafath. Apa itu rafath? Maka dalam ayat yang sebelum ni kita pernah kupas, wa atimul bukan, apa ayat dia? Ayat sebelum ni yang kita baca tu, rafath berkaitan dengan fala rafatha wala fusuqa. Itu ayat yang tadi kita baca. Apa ayat dia? Iaitu berkaitan dengan rafath. Apa itu rafath? Iaitu tidaklah boleh kita ini berhubungan di antara suami dan isteri. Suami dan isteri tidak boleh berhubungan. Maka apabila dalam ayat ini, maknanya apabila seseorang itu telah berniat untuk mengerjakan haji, kemudian telah mula berniat ihram di sini. Maksudnya di sini telah mula berniat ihram, maka tidaklah boleh dia itu, pertama sekali fala rafath, tidaklah boleh dia berhubungan. Sekejap saya tengok ayat dah apa ya. Dia lupa ayat kepala tu. 187. Okey. Uhilla lakum lailatas siyam, betul lah ayat tu. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan pada kamu pada siang pada malam bulan puasa untuk berhubungan dengan isteri-isteri kamu. Itu ayat rafath, pada ayat sebelum ni lah. Maka dalam ayat ini, dalam hukum haji, apabila seseorang itu telah berniat ihram, memakai ihram, maka fala rafath, tidaklah boleh dia berhubungan sesama dengan isterinya. Hendaklah dia menghindari, dalam kitab ini sebut menghindari hubungan badan. Diharamkan pula melakukan hal-hal yang membawa kepada rafath, iaitu antaranya pelukan, ciuman, semisalnya. Begitu juga membicarakan di hadapan para wanita. Ar-rafath juga berarti mencampuri isteri, membicarakan hal itu dengan orang-orang lelaki ataupun perempuan. Jika demikian itu diucapkan dengan lisan mereka, maknanya kat sini tak boleh. Sama ada yang pertama sekali ar-rafath secara jelas, iaitu berhubungan antara suami dan isteri, berhubungan badan, ataupun dengan bentuk kata-kata, kata-kata yang sebagainya lah, kan? Kata-kata lah, tuan-tuan faham lah, tak boleh nak panjang lah. Maknanya di sini larangan di situ tak boleh. Tak boleh kita ada perbuatan ar-rafath ini. Fala rafath wala fusuq, dan janganlah kamu melakukan kefasikan. Janganlah kamu melakukan kefasikan. Apabila kita telah berniat ihram ini, apabila kita telah berniat ihram, kita memakai pakaian ihram, kan? Pakaian ihram ni dia tak sama macam kita pakai pakaian, kita pakai baju kita. Bahkan kita macam kita pakai baju sekarang ni, kan? Kita pakai baju. Apa beza kita pakai ihram dengan kita pakai baju macam baju kita sekarang ni? Baju yang kita pakai ini pilihan kita, kan? Kita boleh pakai, kita nak ikut macam mana, kan? Kita nak hari ni kita nak pakai jubah, kita pakai jubah. Kita nak pakai baju Melayu, kita pakai baju Melayu. Kita baju kurung, kita baju kurung. Tapi kalau ihram, apabila kita telah pernah ihram, maknanya kita telah kita hendaklah mengikut apa yang telah Allah SWT tetapkan. Tak boleh kita nak suka hati ikut kepala otak kita, tak ikut kehendak kita, tak boleh. Tak boleh. Sebab di sana bila seseorang itu telah pernah ihram, dia memakai pakaian ihram, maka hendaklah dia pastikan jangan pakai pakaian berjahit, kan? Kalau lelaki pula mesti pakaian itu je lah dia punya kainnya, tak boleh berjahit,
tak boleh pakai, minta mak cakaplah seluar dalam tak boleh, apa semua tak boleh. Kan? Lapang je kan. Aduh. Saya lupa betul lah. Tak nak cerita lah, saya tak nak cerita. Tapi terbayang ni, tapi tak nak cerita. Jadi itulah. Jadi itu pakaian yang telah ditetapkan di dalam Islam oleh Allah SWT sendiri. Pakaian yang tak boleh kita ubah. Kita selesa ke maka kita kena pakai. Sekejap-kejap pakai cabut. Saya bukan cakap orang lain, saya cakap diri saya ni. Cabut kan. Kita badan adalah sasa kan. Cik dia kan. Itu cabut ada kan. Tapi nak macam mana? Itu ketetapannya. Maka kita kena buat dengan penuh rasa keimanan, penuh ketakwaan, penuh kerelaan, walaupun dalam keadaan kita tak selesa kan. Lepas tu banyak tuan bayang kita duduk di Muzdalifah, duduk di Arafah dengan gitu je kan. Lama tu tuan, berhari tu kan. Itu sebelum nak bebas, nak tahallul tu, memang kita punya perasaan sebab kita biasa kita pakai seluar apa semua kan. Lepas tu bila tiba-tiba kena macam tu, kalau tuan-tuan mungkin dia biasa kat rumah pakai kain plekat saja, lenggang kangkung, tak ada masalah je. Jadi yang biasa pakai seluar apa semua, ada baju lengkap pergi mana-mana. Ni tiba-tiba pergi mana-mana kot, orang ramai kot pakainya dua tu je kain tu. Itu pula tak ada pula ada bunyi tu kan. Nak tutup kepala tak boleh. Itu kena banyak benda lah yang nak kena kita jaga. Maka dengan sebab itu kita kena memahami bahawa kita memakai pakaian ihram ni bukan dengan sebab kita, tapi dengan sebab perintah Allah SWT. Maka kita ikut apa yang Allah SWT perintahkan dengan tujuan untuk kita menunjukkan ketaatan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita pergi menunaikan haji. Wala fusuk, bagi orang yang telah berniat haji maka hendaklah dia janganlah melakukan rafas, kemudian wala fusuk, tidak melakukan kefasikan. Ibnu Abbas menyatakan bahawa iaitu segala perbuatan maksiat. Bagi mereka yang telah berniat ihram, tak boleh dia melakukan maksiat. Maksiat. Juga ulama lain menentukan bahawa al-fusuk ini ialah mencaci maki orang lain dalam keadaan ihram. Dalam keadaan ihram kita caci maki orang ke. Begitu juga termasuk dalam kadang kita pergi haji kan. Kita ni pun sama ada dalam ihram ataupun luar ihram pun, kadang kita di sana kita tak jaga. Contohnya macam kita nak kejar juga, nak cium Hajar Aswad kan. Yang penting aku dapat cium. Dapat cium tu naik bas bangga. Dapat cium, dapat. Aku seorang dapat, saya bangga kan. Dia bangga dia. Tapi apa artinya? Maka kita telah melakukan fusuk. Kita tolak orang. Ada orang jatuh kan. Yang terpijak tu, yang kecil-kecil memang terpijaknya confirm kan. Saya pernah nampak yang perempuan pun boleh tahan juga dia punya degil tu kan. Dia pergi terkejar tu. Bukan ada kisah orang lelaki perempuan tu, terkejar je. Lepas tu dah dapat, lepas tu kecempak semua, tergantung gitu. Tak payah tengok tu kan. Kita pun niat juga nak pergi pusing 2-3 round, tak lepas dah lah kan. Jadi benda, adakah patut kita buat benda macam tu hanya semata-mata kita nak mendapat yang sunat? Maka benda tu boleh ke arah melakukan kefasikan. Sebab apa? Kita melakukan perbuatan maksiat sengaja, sampai kita melakukan benda-benda yang dilarang. Ada sampai kita mungkin kita mengherdik orang dan sebagainya. Sabda Nabi SAW, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Kata Nabi SAW, mencaci maki orang muslim itu satu kefasikan dan memeranginya adalah satu kekafiran. Atau Ad-Duha menyebutkan bahawa al-fusuk itu ialah kita menggelarkan sesuatu yang buruk kepada orang. Jadi kat sini al-fusuk ni antaranya banyak disebutkan tentang melakukan kezaliman
kemaksiatan pada bulan-bulan haji. Man hajja hadzal baita falam yarfuth wa lam yafsuq kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummu. Jadi nak melepaskan diri daripada, kita menjauhkan diri daripada melakukan rafas, menjauhkan diri daripada melakukan fusuk. Mereka yang dapat menjaga dua perkara ini, kata Nabi SAW, kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummu, maka ia akan keluar daripada dosa-dosanya seperti mana ia dilahirkan oleh ibunya. Maknanya dia lahir dalam keadaan yang suci bersih. Tapi nak bebaskan diri daripada dua benda ni bukan senang. Kita nak menahan diri rafas, kita nak menahan diri daripada fusuk, melakukan benda-benda kemaksiatan. Maka dengan sebab itulah ganjaran mereka yang mendapat haji mabrur ni adalah syurga di sisi Allah SWT. Laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Syurga Allah SWT berikan kepada mereka yang mendapatkan haji mabrur. Haji mabrur ni apa? Birrul, kebaikan. Maknanya orang yang mengerjakan haji, dia balik, dia banyak mengerjakan kebaikan. Dia balik, dia jadi orang lebih baik. Dia balik, benda yang buruk ditinggal. Sebenarnya indikator dia senang je tuan-tuan. Kita dapat haji mabrur, kita dah, hari ni kita cuba tengok balik kita ni agak-agak macam mana, kan? Ada benda-benda buat tak senonoh lagi tidak. So kalau ada tak senonoh lagi, maknanya tak, macam tak dapat lah gitu. Senang bahasa gitu je lah, istighfar ya. Tapi lah manusia kan, kena sentiasa perbaiki diri, kena istighfar dan kena muhasabah diri selalu. Wala jidala fil hajj, dan janganlah kamu berbantah-bantah dalam mengerjakan haji. Berbantah-bantah, jidal ni maksudnya apa? Ada pendapat pertama mengatakan bahawa tidak boleh berbantah-bantah iaitu pada waktu haji, iaitu dalam mengerjakan manasik. Apa yang dimaksudkan berbantah-bantah ini? Yang dimaksudkan ni ialah bertengkar di dalam haji. Dah nampak orang bertengkar, bergaduh waktu haji. Jadi itu antara benda yang dilarang ketika mana mengerjakan haji. Itu kalau ada seorang ulama dia kupas yang apa yang dimaksudkan dengan jidal di sini. Maknanya mesti ada, dia bermula dengan sangkaan. Sangkaan tu datangnya kepada daripada sangkaan itu maka datanglah berjidal, bertengkar. Dia tak boleh yang namanya bertengkar ni, dia mesti ada seorang kata betul, seorang kata tidak, kan? Maknanya kalau ada seorang kata betul, seorang kata tidak, seorang kata betul, dia pun betul, ada dua jenis. Maka dua-dua itu dikategorikan sebagai jidal. Dia kata A, kawan ni kata A juga, berjidal lah. Sama juga benda ni pernah berlaku pada waktu itu yang disebutkan di dalam tafsir ini. Orang Quraisy pada waktu haji berwukuf di Masjidil Haram di Muzdalifah, dan sedang orang Arab dan yang lainnya berwukuf di Arafah. Maka mereka bergaduh. Orang Quraisy dia wukuf dekat Masjidil Haram, dekat Muzdalifah. Orang Arab yang lain dia wukuf dekat Arafah. Maka masing-masing kata kita kena wukuf kat sini, kita kena wukuf kat sini. Dia gaduh lah. Bergaduh. Bergaduh macam tu pun maka disebut wala jidal fil hajj. Janganlah kamu berjidal, mengatakan kamu lebih baik, kamu lebih benar, kamu yang benar, aku yang salah dan sebagainya. Maka ini di antara pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa berbantah-bantah ini adalah perselisihan. Yang dimaksudkan di sini ialah jika engkau mencaci sahabatmu sehingga membuatnya marah. Mencaci kawan kita sehingga membuat kita marah pun termasuk dalam larangan kepada kita. Jangan kita berjidal ketika mana mengerjakan haji. Apa balasan dia? Siapa yang menjaga, mengelakkan diri daripada cuba bergaduh, cuba berdebat, bertengkar dan sebagainya, maka kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampunkan atasnya dosa-dosanya yang telah lalu. Besar tuan-tuan demi ganjarannya, diampunkan dosa-dosa yang telah lalu.
Banyak tu dosa-dosa kita yang lalu. Nak dapatkan tu kena jaga waktu tu. Dan biasanya diuji lah, diuji masa tu. Cuba kita bayangkan, ini saya sebut ni tak nampak. Cuba kita bayang kalau siapa yang pernah pergi kan. Cuba kita ingat balik kita pergi masa tu. Agak-agak semua kita reda ke kan. Tiba-tiba duduk kemah kecil tu, kena duduk 25 orang kan. Berebut, masing-masing berebut nak duduk tempat. Nak buang air, tandasnya cuma ada 10 kan. Tandasnya cuma 10, orangnya ada berapa ratus kan. Itu yang mula kita pun nak potong queue, dah gaduh kat situ. Dia banyak benda, dia simple-simple je, tapi itulah susah nak jaga kan. Baling-baling batu terkena kat orang pula kan. Orang baling kat itu, dia baling kat orang. Tersalah dah, marah. Hanya banyak benda sebenarnya. Kesesakan pun satu hal juga kan. Kesesakan, kita nak tawaf tu kan, orang ramai, jalan gitu jalan kan. Jalan pun tak bergerak-gerak kan. Kita dah peluh-peluh, dapat peluh asyik kita senggol lah, badan besar kan. Jadi habislah macam tu kan. Jadi ayat ini muhasabah untuk diri kita kan. Kalau kita terpani kita pergi umrah ke, kita dapat peluang pergi haji lagi, jangan lupa ayat ni tuan. Jangan kita sampai melakukan benda-benda fusuk, benda-benda jidal. Maka ia akan mensisihkan amalan kita. Walaupun banyak amalan kita kat sana, baca Quran ke, khatam dan sebagainya, tapi kita tak jaga benda ni, maka tak dapat ganjarannya. Nabi tak sebut siapa yang baca Quran, khatam 10 kali kat sana, siapa yang bersedekah ke, tak ada. Nabi kata ni, Nabi suruh jaga yang ni. Yang jaga yang ni baru dapat ganjaran kan. Jaga ni baru dapat ganjaran. Bukan siapa khatam, siapa apa-apa sebenarnya kan. Benda-benda yang kita buat ibadat tu maka dapat, tak. Nabi kata siapa yang dapat jaga benda ni, dapat jaga kita daripada bertengkar, dapat jaga diri kita daripada buat perkara-perkara yang lain ni, melakukan rafas, fusuk dan sebagainya, maka mereka inilah yang akan mendapat keampunan di sisi Allah SWT. Jadi ini sebagai muhasabah untuk diri kita. Wa ma tafa'alu min khairin ya'lamu Allah. Dan apa-apa saja yang kamu kerjakan dalam perkara kebaikan, nescaya Allah SWT mengetahuinya. Allah SWT sebenarnya dia tahu dah. Sebelum kita nak buat kebaikan pun Allah dah tahu kita nak buat kebaikan. Tetapi ayat ini menjelaskan bahawa Allah SWT memastikan kepada kita bahawa apabila kita melakukan kebaikan, nescaya Allah Ta'ala tahu. Maka kita jangan rasa rendah diri ke, ataupun kita nak buat kebaikan jangan rasa malu. Sebab Allah Ta'ala mengetahui kebaikan yang kita lakukan. Dan ayat ini juga kita melihat bahawa apabila Allah SWT menerangkan tentang larangan-larangan, kemudian Allah Ta'ala sebutkan tentang perkara yang boleh kita lakukan dari sudut perkara-perkara kebaikan. Maka mana di sini Allah SWT memerintahkan kepada kita, selain daripada memerintahkan kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, Allah SWT juga memerintahkan kepada kita melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan dengan pahala yang sebanyak-banyaknya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ayat ini dalam tafsir Ibn Katsir menyebutkan bahawa ada pada ketika itu orang daripada Yaman pergi mengerjakan haji, mereka pergi tanpa membawa bekal apa-apa pun. Bekal lah, maksud bekal tanpa membawa apa-apa bekalan kan. Kita nak pergi kena bawa bekal kan, kena bawa sambal kering kan, kena bawa tu bekal semua tu kena bawa sambal kering, kena bawa apa lagi, semua benda yang boleh dibawa kita bawa lah. Maggi apa semua dibawa kan, bekal-bekal semua ni. Tapi orang Yaman pada ketika itu dia tak bawa. Maka dia tanya, dia pergi sampai ke maka dia tak bawa apa-apa. Maka bila mana dia tanya, kenapa tak bawa bekal? Kami ni adalah daripada kalangan orang-orang yang bertawakal. Maka turunlah ayat ni menjadi teguran kepada mereka kan. Tawakal juga, bekal tu kena bawa. Turun ayat ini.
Begitu juga ada yang pergi menunaikan haji tak bawa bekal. Bila ditanya, kenapa tak bawa bekal? Kami ni kan jadi tetamu Allah. Orang yang datang ke rumah Allah, tetamu, takkan Allah Ta'ala tak bagi kami bagi makan dan minum. Gitu pula dia fikirnya. Senangnya macam kita datang rumah orang jadi tamu, tak orang tak hidang makan. Gitu, dia ingat macam tu. Tak boleh faham gitu. Maka tu ayat ni menegur. Semua sikit lagi lah, nak habiskan ayat ni. Baik, insyaAllah kita sampai habiskan ayat ni. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, maka sesungguhnya sebaik bekal itu adalah takwa. Jadi bekalan ini untuk pergi menunaikan haji pun mesti kita laksanakan, mesti kena sediakan. Alhamdulillah kita di Malaysia ni ada tabung haji, dia dah bantu kita menyiapkan bekal, kan? Kita cuma sediakan duit apa semua, pergi sana dah ikut muasasah, dah ada makan apa semua. Alhamdulillah
Orang yang tak ada duit pun pergi ke sana, tak bawa banyak duit pun, sekurang-kurangnya bekal yang asas dia dah selesai. Jangan pergi nonong gitu je. Setakat ni alhamdulillah tak ada. Kita daripada Malaysia macam tu dah terorganize macam tu, alhamdulillah. Maka mudah-mudahan arahan daripada Allah Taala wa tazawwadu, membawa bekal ini kita dah selesai. Maka apa yang perlu kita jaga? Fa inna khairaz zadi taqwa, iaitu bekal yang paling utama iaitu takwa. Maka ini yang perlu kita jaga. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Allah Taala memerintahkan kepada kita untuk membekal bekal dari seluruh perjalanan dunia. Kemudian bekal yang seterusnya ialah bekal diri kita menuju akhirat, iaitu bekalan takwa. Wa libasut taqwa dzalika khair, dan pakaian indah untuk perhiasan adalah pakaian takwa, itu yang lebih baik. Maknanya pakaian yang bersifat maknawi, iaitu apa dia? Kita menambahkan kekhusyukan kita bila mana beribadat. Kita menambahkan ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila mana kita melaksanakan ibadat haji. Kemudian dia menyebutkan bahawa pakaian terakhir ini lebih baik dan bermanfaat daripada pakaian yang pertama. Maka apa itu? Bekalan akhirat. Wattaquni ya ulil albab, bertawakallah kepadaku wahai orang-orang yang bertakwa. Takutlah kamu akan seksa dan azab yang orang-orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata, bertakwalah kamu wahai orang-orang yang ulil albab, orang-orang yang berakal. Ulil albab ni dia dimaksudkan dengan maksud orang-orang yang mempunyai akal. Maknanya orang-orang yang dia dapat memahami lebih dalam apa yang Allah Taala maksudkan sini. Dia bukan sekadar semata-mata okey pergi haji kena pakai ihram. Pakai ihram tahu. Pakai ihram masuk, pakai ihram bila kena pakai ihram kita waktu ni waktu sekian. Macam mana pakai ihram macam tu. Perempuan pula macam mana macam tu. Dia bukan sekadar memahamkan pakai ihram macam tu saja. Orang yang ulil albab ni adalah orang yang faham kenapa dia kena pakai ihram. Kenapa dia kena pakai ihram? Kenapa tuntutan dia pakai ihram? Apa beza ihram aku ni dengan pakaian aku sekarang? Dua-dua namanya pakaian juga, tapi ini pakaian ihram. Pakaian ihram adalah pakaian yang Allah Ta'ala perintahkan. Maka aku kena ikut sebagai tanda ketakwaan. Susah macam mana pun kena pakai juga, kan? Senang macam mana pun pakai juga. Dia tak macam kita pakai pakaian kita. Pakaian kita ni kita rasa kita nak pakai, kita pakai. Kita rasa tak nak pakai, kita tak pakai. Kita rasa badan dah busuk, tak sedap, kan? Kita pun tak pakai. Tapi kalau pakai ihram, kalau dah selai sekeping tu je, itu je lah kita kena pakai. Tak boleh kita nak cabut-cabut ke, kan? Tak boleh. Cabut pakai yang lain boleh lah kalau ada bawa bekal lain. Tapi biasanya pergi Arafah tu mana ada bawa banyak barang, kan? Bawa sikit je. Jadi apa yang ada. Jadi inilah sebagai tanda ketakwaan kita kepada Allah Taala, menunjukkan bahawa kita semua manusia adalah sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya dalam ayat ini, kita perlulah menjaga beberapa pantang larang, larangan yang telah disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat ini. Tidaklah boleh kita melakukan rafas, melakukan hubungan badan di antara suami dan isteri. Ada kes banyak tuan-tuan, orang yang dia tak selesai lagi ihram, dia dah melakukan jima' dengan isteri dia. Mana benda ni merupakan satu kesalahan. Jadi apa yang perlu dibuat? Kalau orang yang dalam keadaan belum selesai haji, maka dia berjima', maka apa status haji dia? Kan? Maka status hajinya terbatal. Status haji terbatal, dia kena buat balik. Dia bukan kena buat balik je, dia kena bayar dam lagi. Jadi benda-benda ni perlulah difahami dengan jelas bagi mereka yang melaksanakan haji. Sebab rukunnya tidak sempurna. Jadi benda-benda tu nak kena jaga. Macam mana kita nak tawaf, kan? Rupanya tak pasal tawaf rukunnya tak selesai. Tak selesai tawaf rukun. Biasa dekat tawaf lah kadang dia terlepas pandang, kadang selalu, kan? Tawaf perempuan kadang dan sebagainya, kan? Dia punya aurat terlupa nak, tak perasan terbuka. Kalau perempuan kadang
Dia pakai apa nama tu, sarung kaki dan sebagainya, aja banyak benda lah. Itu nak kena jaga. Jadi itu di antara benda yang perlu kita jaga. Apa yang telah perintahkan, jangan kita melakukan rafas, jangan kita fusuk, melakukan perkara-perkara kefasikan, melakukan kezaliman, buat maksiat, berdebat, bertengkar dengan orang dan sebagainya. Maka sebab apa? Sebab semuanya itu akan menjaskan ibadat kita, ibadat haji. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dengan sedikit perkara yang ringkas, haji kalau kita nak teliti sesuatu banyak kena sesuatu, itu tuan-tuan kena pergi khusus haji lah kan. Kita cuba bicarakan tentang secara ringkas saja dalam kupasan ayat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi saya sekadar itu saja. Wallahu a'lam. Aku berkata astagfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatik. Allahumma khtim lana sururana wa islamana wa khtim salihat a'malana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.